Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini kita nak ulas tentang isu paling hangat di parlimen tentang anti lompat parti, penggubalan rang undang-undang anti lompat parti. Tapi sebelum itu, aku nak tanya kepada kamu semua. Tinggalkan komen Anda tentang soalan ini. Pada pendapat Anda, adakah rang undang-undang ini akan menakutkan ahli parlimen ataupun ada kesannya kepada ahli parlimen? Pada pendapat saya, yang menyebabkan ketidakstabilan politik Malaysia ini pada hari ini bukanlah kerana rakyat, bukanlah kerana lemahnya sesebuah pakatan itu, tetapi disebabkan sikap dan moral sebilangan ahli politik, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri yang tidak mempunyai integriti, sanggup lompat ke sini ke sana semata-mata untuk mengejar sesuatu. Lebih teruk daripada itu, ada juga yang bermotifkan politik dan kepentingan dendam semata-mata. Ada dua perkara atau dua kejadian yang disebabkan oleh oleh perbuatan lompat parti ini yang telah terbukti menyebabkan ketidakstabilan Malaysia. Yang pertama, berlaku di Sabah. Apabila sebilangan besar daripada ahli Dewan Undangan Negeri Sabah telah pun meninggalkan parti warisan. Anda mungkin masih ingat kejadian itu sehingga menyebabkan kerajaan warisan pada waktu itu tumbang tahun 2020, terpaksa diadakan pilihan raya mengejut. Asalnya, kata Safi Afdal, hanya kabar angin, tapi akhirnya terjadi itu benar-benar. Apa berlaku di tengah-tengah kemelut pandemik COVID-19, terpaksa juga dibuat pilihan raya. Disitulah di mana moral mereka ini. Yang kedua, berlaku bukan di negeri tetapi di Putrajaya. Kerajaan Pakatan Harapan tumbang gara-gara oleh lompat parti, kejadian lompat parti, ahli parlimen yang tak berintegriti, yang hanya mementingkan diri sendiri. Pada pendapat saya, mereka meninggalkan parti Pakatan Harapan di mana ada daripada PKR dan juga Parti Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan. Apa yang terjadi? Berlakulah langkah Sheraton. Melalui langkah Sheraton itu, kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Itukah yang dikatakan kestabilan politik. Namun yang menghairankan, di parlimen hari ini, seorang yang paling tua, ada orang memanggil beliau Saka Tua, ada orang memanggil beliau Kuda Tua, ada orang memanggil beliau Perdana Menteri 2 kali, ada orang memanggil beliau Still Live Legend ataupun legenda yang masih hidup. Ada juga orang memanggil beliau orang yang tidak puas-puas lagi. Ada orang memanggil beliau legenda luar biasa. Apapun panggilan itu, pendapat Tun Mahathir pada kali ini aku secara pribadi tak setuju. Apa yang berlaku? Dr. Mahathir mengatakan ada kala lompat parti perlu. Ulang sekali lagi, Dr. Mahathir kata ada kala lompat parti perlu untuk tubuh kerajaan stabil. Aku nak tanya kamu semua, adakah perbuatan lompat parti itu betul-betul mewujudkan kerajaan yang stabil? Sejarah menunjukkan belum pernah berlaku stabilnya kerajaan akibat lompat parti. Yang berlaku bukan menstabilkan tapi menjahanamkan kerajaan, menjahanamkan politik, menjahanamkan pemerintahan, ekonomi, sosial yang ada di Malaysia. Tun Mahathir berkata, beberapa pengecualian perlu diberikan terhadap tindakan ahli parlimen yang melompat parti. Aku fikir tak perlulah pengecualian. Lompat parti is lompat parti. Namanya frog tetap frog. Namanya frog tetap frog. Tidak pernah ada frog itu jadi kambing. Tidak pernah ada frog jadi dog. Tidak. Dia tetap katak, tetap katak apapun warnanya. Warna kuning kah, warna coklat kah, warna putih kah, biru kah, apalagi warna hijau kah, warna merah biru kah.
Kalau memang katak, dia tetap katak. Aku tak setuju dengan apa yang Tun Mahathir kata ini. Ada perlu pengecualian. Aku tak setuju. Tak perlu pengecualian. Kalau dia tetap katak, kataklah dia. Gorenglah dia. Mahathir berkata, walaupun tindakan melompat itu perlu ditegah, dalam keadaan tertentu, ia diperlukan bagi membentuk kerajaan stabil melalui penambahan kerusi sesebuah parti, kata Tun Mahathir. Aku pikir tak perlulah buat begitu. Yang perlu buat adalah wujudkan kerajaan perpaduan ataupun kerajaan gabungan. Itu lebih baik daripada lompat parti. Karena perbuatan lompat parti ini justru akhirnya jadi budaya. Bukan budaya yang baik, budaya buruk. Budaya yang buruk. Lompatan perlu ditegah, kata Mahathir. Tapi ada kalanya yang perlu kita ada adalah lompatan. Karena dalam pilihan raya, tak ada satu parti yang dapat lebih 50% kerusi supaya dirikan kerajaan. Yang ada parti kurang 50%, kata dia. Dan dalam keadaan itu, kalau ditubuh juga satu kerajaan minoriti, apabila datang ke Dewan Rakyat, maka kerajaan itu boleh dijatuhkan dengan hanya mengundi usul tidak percaya kerajaan, kata Tun Mahathir. Tak apalah, kalau seperti itulah yang terjadi, tak apa. Daripada budaya integriti yang tak bermoral ini menular. Seperti yang Anwar kata di dalam persidangan perbahasan hari ini, Anwar kata, ini adalah langkah yang paling terbaik, sejarah paling baik untuk tahun ini dalam politik Malaysia. Kerana ini akan dapat mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap integriti politik, integriti parlimen, integriti Dewan Rakyat. Dan yang paling penting, membawa anak-anak muda, kata Anwar, membawa anak-anak muda, generasi muda, supaya percaya semula kepada sistem politik Malaysia, percaya semula kepada ahli-ahli politik Malaysia. Kerana kalau ditanya pada hari ini, bila ditanya 1 daripada 10 orang muda, kata Anwar, tak akan percaya. Tak akan percaya lagi. Tidak akan percaya lagi ahli politik. Kerana inilah perbuatan lompat parti. Ramai yang tak mengundi kerana mereka beranggapan, aku undi nanti mereka akan lompat juga. Aku undi nanti mereka akan lompat juga. Jadi buat apa nak undi kalau yang aku pilih menang tu akhirnya jadi kalah. Begitulah ceritanya. Kalau kamu setuju dengan apa yang aku kata, tinggalkan komen kamu semua. Tapi kalau kamu setuju dengan apa yang Tun Mahathir kata, terpulanglah. Itu hak Anda. Itu hak Anda. Tapi pada pendapat saya, macam yang saya mula kata tadi, frog is still frog. Begitu kayak Inggrisnya. Kalau sudah katak, dia tetap katak. Tidak ada katak-katak yang jadi-jadian. Dalam keadaan itu, kata Tun Mahathir, kita boleh ada PRU sekali lagi, tetapi itu juga tidak akan menentukan kerajaan yang stabil. Sebab itu, perlunya lompat parti dibenarkan supaya jumlah ahli cukup untuk menjadi kerajaan dalam majoriti, katanya di Dewan Rakyat hari ini. Ahli Parlimen Langkawi itu berkata demikian ketika perbahasan menyokong pembentangan Rang Undang-Undang Parlimen Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 dan peruntukan larangan ahli Parlimen bertukar parti. RUU anti lompat parti yang dibentangkan pada bacaan pertama minggu lalu memperkenalkan peruntukan yang lebih ketat terhadap ahli Parlimen dan ADUN. Sekian dulu perbincangan ulasan hari ini. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu yang bukan semua orang setuju dengan pendapat Tun. Apapun pendapat kamu, terpulang. Pendapat kita berbeza mungkin, tetapi kita jaga Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.